Wah, besar kan pokok apple ni. Tengok tak buah apple dia pun. Merah. Nampak macam dah masak. Orang kata apa? Ranum kan? Ini kalau dapat makan ni. Sedapnya. Sedapnya kau dapat ni. Huh? Kawan-kawan. Apple. Wah. Kejap. Macam mana dia boleh jatuh? Tadi dia dekat atas pokok. Ni dia jatuh. Magic tak? Ini nak kena tanya kat Cikgu Azlina ni. Cikgu! Oh, Cikgu! Saya tanyalah, Cikgu! Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua macam tertanya-tanya kan? Abang Akmal, sedap ke buah apple tu? Sedap apabila ianya sudah dibasuh, ya? Okey, tapi saya pasti anda juga macam tadi, Abang Akmal cakap, Cikgu siapa? Kalau nak tahu siapakah cikgu yang akan mengajar kita kali ini, jom kita tengok profil guru hari ini. Itulah dia guru yang akan mengajar kita kali. Tapi sebelum saya nak jemput dia, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Hulina. Apa khabar Cikgu Hulina? Sehat? Sentiasa ceria Cikgu Hulina sebagai jurubahasa isyarat kita kali ini. Baiklah, inilah dia murid-murid semua. Cikgu Azlina yang akan mengajar kita kali ini bagi mata pelajaran sains. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Cikgu, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Tadi saya jumpa buah apple Cikgu jatuh daripada pokok Cikgu. Wah, saya dengar macam-macam soalan tadi Akmal tanya tadi. Ini yang saya nak tanya tu macam mana daripada pokok tu Cikgu buah apple boleh jatuh Cikgu? Saya sebenarnya di sini bukan nak jawab soalan-soalan Akmal tu. Apa yang saya nampak ialah saya nampak Akmal ni mempunyai ciri-ciri seorang saintis. Ya. Wah. Murid-murid, apakah dia ciri-ciri seorang saintis? Bijak. Antara ciri-ciri seorang saintis, banyak bertanya. Semua benda nak tahu. Betul, Cikgu. Kenapa pokok apple saja, daun buah apple je, tapi macam-macam benda yang ditanya. Kenapa buah apple ni boleh jatuh dari atas ke bawah? Betul. Kenapa bukan jatuh ke atas? Ke atas kan? Kan? Tapi Cikgu, apa kaitannya dengan kita punya mata pelajaran sains kali ini Cikgu Azlina? Jadi untuk menjadi seorang saintis, mestilah asas-asasnya kena kuatlah. Kan kita biasa dengar saintis ni macam menjalankan penyelidikan, berada di makmal. Walau bagaimanapun jangan kesempitkan skop pemikiran kita. Bukan semestinya saintis tu mesti orang pakai lab coat, berada di makmal sepanjang masa. Bukan ya. Macam tadi duduk bawah pokok apple pun boleh. Ada sifat-sifat saintis tu dah ada pada diri Abang Akmal tadi. Terima kasih Cikgu. Yang mana kali ini katanya kita akan belajar pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik. Dah makan buah apple ni lain macam lidah saya Cikgu. Dah jadi orang putih tu kot. Okey, jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. So hari ini kita nak lihat makmal sains kita. Di Form 1 ni murid-murid baru masuk sekolah menengah. So kita nak berkenalan dengan makmal sains. Jadi apakah radas-radas biasa yang ada di makmal sains kita? Okey. Antara radas yang boleh digunakan untuk mengisi bahan kimia ialah, cuba Akmal tunjuk, saya sebut tabung uji. Mana tabung uji? Tabung uji. Nah, depan mata saya ni. Angkat tabung uji. Angkat tabung uji Cikgu. Banyak ni Cikgu. Mana satu ni? Di sini. Ini. Abang Akmal dah lama ni tinggal Form 1 ni. Lama dah Cikgu. Tabung uji, kita ada bikar. Kita ada bikar. Angkat ini. Kita ada kelalangkun. Yang segitiga kelalangkun. Kelalang dasar lepeh. Ada yang lepeh punya, yang ni Cikgu. Ini semua radas yang digunakan untuk mengisi bahan kimia. Okey. Kemudian kita ada radas untuk memanaskan bahan kimia. Itu saya tahu Cikgu. Ya. Ini dia.
Penunu Bunsen orang panggil kan? Ingat lagi Ingat, penunu cikgu. Bunsen untuk pemanasan. Dan radas-radas yang boleh digunakan untuk pemanasan bukan semua macam tabung uji, tabung didih. Tabung uji tak boleh digunakan untuk pemanasan, tapi tabung didih boleh untuk pemanasan. Bikar boleh digunakan untuk pemanasan. Betul. Kemudian kita ada piring sejat. Kemudian kita radas yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Silinder penyukat depan Akmal tu. Ini. Silinder penyukat. Nampak? Ada tanda senggatan tu. Okey, kemudian kita ada biuret yang di belah sana. Okey. Biuret. Okey. Di sebelah sana cikgu. biuret sana-sana. Ni. Biuret, jangan tertukar dengan pipet. Yang satu lagi tu pipet. Cuba angkat dua-dua. Okey. Ini tengok kena apa pakai beza. dengan rod tu cikgu kan? Ya, dengan pengisi pipet. Ada di depan sana. Okey. 3 radas ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okey. Sebab apa? Sebab ada tanda senggatan. Ya. Okey. Ni yang letak kat atas tu kan cikgu kan? Ya, untuk menyokong radas kita ada kaki ritot dan tungku kaki 3. Yang segitiga depan Akmal tu. Ini dia. Tu tungku kaki 3. Nampak? Untuk pemanasan kita ada tu. Kena ada benda ni nampak? Okey. Okey. Kemudian ini antara radas yang biasalah kita guna. Dah kenal lah beberapa radas secara asasnya yang sangat biasa digunakan di makmal sains. Betul. Okay? Kemudian saintis mestilah akan sentiasa mengendalikan bahan kimia. Seperti ini cikgu. Bahan kimia. Jadi bahan kimia ni kan ada kemungkinan bahan kimia tu bahaya. Betul. Jadi kita perlu tahu macam mana nak tahu satu bahan kimia ni bahayanya yang macam mana. Dia ada logo dia tu cikgu kan. So kita ada simbol amaran. Simbol amaran. Okey. Simbol amaran yang pertama ialah merengsa. Bahan merengsa. Simbolnya seperti yang dilihat di skrin, tanda X tu. Tanda pangkal. Contoh bahan dia ialah kloroform. Kloroform. Okey. Kemudian kita ada bahan radioaktif. Tak adalah, kita tak bawa lah ke makmal bahan radioaktif. Betul. Okey. Simbolnya seperti ini. Contohnya uranium dan plutonium. Okey. Kita ada simbol bahan mengakis. Cuba Akmal tengok. Pada botol kita ada tak simbol yang macam ni? Yang menghakis ada cikgu. Ini kalau saya dapat tunjukkan, itu dia. Simbol bahan ni, maksudnya bahan ni mudah mengakis. Jadi bila kita nak mengendalikan satu bahan kimia dengan simbol-simbol tertentu ni, kita perlulah tahu dia punya langkah-langkah cara pengendalian yang betul. Contoh bahan yang mudah mengakis ialah asid pekat dan alkali pekat. Ini siap dia tulis danger, bahaya besar-besar punya kat sini. Jadi kena ingatlah simbol-simbol ni. Kemudian kita ada nampak simbol tu. Apa maksudnya cikgu tu? Itu maksudnya bahan beracun atau toksik. Okey, kat sini tak ada, jangan risau. Okey, bahan beracun atau toksik. Okey. Seperti ada merkuri. Okey, kemudian bahan mudah meletup. Bahan mudah meletup. Jadi bila kita tahu bahan tu mudah meletup, janganlah kita letak bahan tu dekat dengan sumber api. Seperti yang ni cikgu. Pada penunu Bunsen tu pun ada simbol. Cuba tengok. Mana cikgu? Ni. Itu bahan apa tadi? Mudah terbakar. Tu nampak tu. Jangan buat main-main okey. Okey. Ini ialah bahan mudah terbakar. Okey. Kemudian bahan mudah terbakar tadi contohnya itu dalam tu ada gas butana, gas hidrogen. Gas hidrogen juga mudah terbakar. Betul. Jadi sekiranya contohnya belon berisi gas hidrogen. Jadi kena berhati-hati. Jangan dibawa dekat sumber api. Betul. Kadang-kadang adik-adik kita, anak-anak kita main belon di dapur. Dengan tak tahu bahawa dalam belon tu adanya gas hidrogen. Terkena pula ada api di situ, boleh meletup. Letupan boleh berlaku. Kebakaran. Jadi ini antara simbol-simbol bahan kimia. Ada banyak lagi Akmal simbol bahan kimia, tapi kita di tingkatan 1 kita yang asas yang ada di makmal sains sajalah. Beberapa yang asas tu.
Okey. Okey. Dan radas-radas yang asas. Macam mana Akmal? Okey. Dah ingat semula dah ke nama-nama radas ni dengan simbol-simbol ni? Saya ingat cikgu, ini penunu Bunsen dan seterusnya. Okey. Jadi cuba kita test sikit Abang Akmal ni semula ni. Dapat ke tak dapat ni? Oh, ada? Ya. Oh, okey. Kita test sikit tengok ingat ke tak ingat apa yang cikgu dah sebut tadi. Boleh, cikgu. Cuba tunjukkan saya Bika. Bika yang mana satu, cikgu? Ini kan Bika. Betul, Akmal. Selamat. Boleh ke Bika digunakan untuk menyukat isi padu cecair? Tak boleh, cikgu. Dia kena pakai ni, silinder penyukat. Ini kesilapan yang biasa murid buat. Murid kata sukat menggunakan bika. Sedangkan bika tak boleh digunakan untuk menyukat isi padu. Tak boleh. Dia tak ada tanda senggatan. Yang boleh hanya silinder penyukat salah satunya lah kan? Silinder penyukat. Bika cuba tengok. Tak ada tanda senggatan yang detail tu tak ada. Perbezaannya. Betul, cikgu? Ya. Kalau kita minta 70 ml ke kan? Mana nak 70 ml kat situ? Ya, pada bika. Bika gunanya untuk mengisi bahan kimia, bukan menyukat isi padu cecair. Betul. Okey. Cuba tunjukkan saya Biuret. Biuret. Ya, biasa murid bertukar antara biuret dan pipet. Ini senang je, dia macam huruf T pun ada. Pipet tu hanya ada satu sahaja tanda senggatan. Betul tu. Bawah tu ya. Okey. Ini biuret. Ya, biuret. Juga untuk dua-dua ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Yang lebih tepatnya pipet lah. Okey. Okey. Kemudian ini glove, cikgu, glove. Ya. Ni glove. Sebagai seorang saintis, kita sepatutnya mengamalkan cara yang betul dalam mengendalikan bahan kimia. Betul tu. Cara yang betul ialah bila nak mengendalikan bahan kimia, pakailah glove, sarung tangan. Okey. Baik, cikgu, itu peringatan Ya, bila nak mengambil bahan kimia tak boleh guna tangan macam gini. Tangan kasar macam ni tak boleh. Yeah. Sebab lagi-lagi kalau kita memegang sesuatu yang apa bahan dia orang kimia. kata bahan kimia macam ni kan. Nampak tak yang logo tadi cikgu dah cakap dah boleh menghakis, betul cikgu? Ya, mengakis. Okey. Kemudian cara pengendalian alat radas pun kena betul Akmal ya. Macam contohnya sekiranya kita ada botol ni. Labelnya di sini. Jadi cara nak pegang botol, nak tuang bahan kimia ni, label berada di tapak tangan. Label berada di tapak tangan. Jangan di belakang macam ni. Kenapa, Tujuannya cikgu? supaya bila kita tuang bahan kimia, ni penutup ni jangan letak macam ni atas meja. Jangan, bahaya. Nanti mengakis lah. Betul. Sekiranya bahan ni boleh mengakis. Letak macam tu. Dan tuang, nampak bila dituang dia punya cecair itu tak adalah meleleh habis label tu. Dah tak nampak apa bahan kimia yang dalam ni. Teknik-teknik yang betul juga perlu diikuti. Okey, faham. Patutlah kadang-kadang setengah label tu dekat botol tu cikgu kan. Kenapa dia macam basah je? Ya. Lepas tu kalau dah ambil bahan kimia jangan tuang balik ke dalam botol yang sama. Botol reagent tu tak boleh. Habislah tercemar semua bahan kimia dalam tu. Betul juga cikgu kan. Okey. Cuba kita tengok soalan ni. Ada soalan cikgu Ni simbol apa ni? Ini mudah meletup. Betul. Mudah meletup. Apa bahan tadi yang mudah meletup tu? Contoh macam ada gas tu cikgu. Hidrogen. Gas hidrogen. Gas butana. Macam dalam penunu Bunsen tu gas butana lah. Kemudian kita ada mudah meletup lagi. Yang tadilah, yang tadi ni jawapannya. Okey, ni simbol. Simbol. Ini apa? Radioaktif ataupun radiasi. Bahan-bahan yang mengeluarkan radiasi iaitu ini dia. Bahan-bahan contoh bahan dia. Okey. Seterusnya cikgu. Boleh lagi ni? Boleh? Boleh. Ini baru je tadi saya ada cakap cikgu. Mengakis. Mudah menghakis. Contoh bahan dia?
Contoh bahannya? Banyak, cikgu. Seperti yang tu. Sodium, apa tu? Sodium hidroksida, natrium hidroksida. Alkali pekat. Okey. Baik, cikgu. Bagus saya rasa dah nampak ni. Macam-macam benda dah ciri ke arah saintis tu dah ada. saya bakal saintis, cikgu. Betul. Okey, kepada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Cikgu, saya boleh jadi saintis, cikgu. Boleh. Saintis.